Okey, rasanya kita dah bersedia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya clear, Dr. Carol dan juga Puan Nurul? Ya, clear. Okay, alhamdulillah. Yang berusaha Dr. Abdul Rahman bin Abdullah, pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam. Yang dihormati Puan Aliza binti Hamzah, Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam. Yang disegani panel-panel jemputan pada hari ini, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pensyarah, siswa-siswi pendidik serta para penonton siaran langsung yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi dengan limpah dan izin kurnianya dapat kita bersama-sama bagi program secara dalam talian. Ini yang mana akan membincangkan tentang tajuk perkahwinan semasa belajar, kebaikan dan keburukan dalam pembangunan pelajar IPG. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah perbincangan hari ini berbentuk perkongsian santai. Walau bagaimanapun saya yakin perkongsian ini akan memberikan manfaat kepada para penonton sekalian, insya-Allah. Sebelum kita meneruskan perbincangan dan mengupas segala persoalan, molek kiranya saya perkenalkan dua orang ahli panel yang kita undang khas bagi mengupas tajuk yang saya kira menarik pada hari ini, menjadi bualan para pelajar sejak tahun pertama melangkah kaki ke IPG, dan saya pasti ditunggu-tunggu oleh para pelajar bukan sahaja di IPG KPI, malah pelajar-pelajar di IPG kampus yang lain yang mungkin bersama-sama menonton live pada petang ini, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ahli panel kita yang pertama pada hari ini ialah seorang murabbi yang cukup disegani dalam kalangan pensyarah dan pelajar di IPG KPI. Tutur katanya lembut, bahasanya indah, bila menyampaikan ilmu saya kira penuh hikmah. Beliau yang saya maksudkan ialah Dr. Khairul Anwar bin Abdul Uthman. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Sedikit saya bacakan latar belakang Dr. Khairul Anwar. Mula berkhidmat sebagai pensyarah di IPG pada tahun 2008, iaitu bermula di IPG Kampus Ilmu Had. Kemudian bermula Februari 2015 hingga kini bertugas di IPG Kampus Pendidikan Islam. Selain bergelar seorang pensyarah, beliau juga memegang jawatan pentadbiran sebagai Ketua Unit Pembangunan Insaniah Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPG KPI. Beliau banyak terlibat dengan penyelidikan dan penerbitan. Antaranya yang terkini ialah memenangi johan pertandingan KIK IPG KPI 2018, menulis buku penggambaran artistik tumbuhan dalam Al-Quran yang diterbitkan oleh penerbit UKM pada tahun 2020 dan juga merupakan penulis buku teks Kafah 2020 tahun 1 Sirah. Doktor juga aktif menyumbangkan kepakaran sebagai penceramah jemputan sama ada dalam bidang bahasa Arab, profesionalisme dan kurikulum. Doktor juga aktif dalam memberikan khidmat masyarakat kepada komuniti-komuniti di sekolah maupun di sekitar kejiranan. Terima kasih Dr. Khairul atas kesediaan bersama-sama pada petang yang penuh barakah ini. Ya, sama-sama. Baiklah, seterusnya ahli panel kita yang kedua. Kalau kita tengok manis senyumannya, penuh sifat keibuan riak wajahnya. Kami tidak pernah bertemu, ini merupakan kali pertama. Dari jauh bersiaran langsung bersama kita. Apa khabar Bah? Puan Nurul Isalina binti Ahmad. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat Mbak. Alhamdulillah. Puan, saya kurang dengar Puan punya suara. Mungkin boleh kuatkan sikit? Alhamdulillah, sihat. Dengar? Alright, okay, good. Alright, sedikit sebanyak saya bacakan latar belakang Puan Nurul. Dilahirkan di Kota Baru, Kelantan. Merupakan alumni IPG KPI 2010-2015. Pernah mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar IPG KPI bagi sesi 2012-2013, juga mendapat anugerah kelas pertama Bahasa Arab Pendidikan Rendah IPG KPI pada tahun 2015,
Yang istimewanya para hadirin sekalian, Puan Nurul merupakan bekas pelajar IPG KPI yang berkahwin semasa belajar di semester 5 ketika menuntut di IPG KPI. Betul ya Puan Nurul? Betul, tepat sekali. Alhamdulillah, sesuai sangat dengan tajuk kita pada hari ini. Kini beliau menetap dan mengajar di SK Beluran Sabah, iaitu saya kira sebuah kawasan luar bandar di Sabah, negeri di bawah Bayu. Baiklah hadirin sekalian, kita telah pun berkenalan sedikit sebanyak dengan ahli panel kita pada hari ini. Nampaknya ahli panel kita pun telah bersedia. Boleh kita mulakan perkongsian kita pada hari ini, Dr. Khairul? Ya, boleh. Silakan. Baiklah. Sisa-sisi pendidik sekalian, perkahwinan semasa belajar sama ada di universiti maupun di IPG mempunyai kebaikan dan keburukan kepada pembangunan pelajar. Justru perbincangan hari ini akan melihat sejauh mana perkahwinan semasa belajar itu memberi kelebihan atau implikasi kepada pembangunan pelajar sama ada daripada aspek sosial, akademik, ekonomi, emosi dan motivasi. Kita teruskan dengan pusingan yang pertama. Dr. Khairul, apakah hukum berkahwin bagi pelajar yang masih di dalam pengajian? Apakah wajar pelajar memahami hukum tersebut sebelum membuat keputusan berkahwin? Silakan doktor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Hanina binti Salim, kaunselor, pegawai kaunselor IPG Kampus Pendidikan Islam, juga panel yang disegani Puan Nurul Salina Ahmad, alumni IPG KPI dari Beluran. Tidak lupakan Tuan Pengarah yang berusaha Dr. Rahmanullah, Puan Timbalan Pengarah, Puan Haliza Hamzah, dan semualah yang mendengar, Syarah dan juga pelajar sekalian. Baik, soalan yang ditujukan, apakah hukum? Apakah kita kena tahu hukum dahulu sebelum berkahwin? Itu sudah pastilah. Sebab perkahwinan ni dia satu ibadah. Dia sebuah ibadah, dia ada syaratnya, peraturan-peraturannya. Dia bukanlah try and error ataupun hanya mengikut kehendak naluri tanpa ilmu. Oleh kerana itu, kalau kita lihat hukum berkahwin itu sendiri pun sebenarnya dari sudut pandangan Islam, dia berbeza-beza. Walaupun hukum asalnya adalah sunnah. Maknanya kalau kita dirikan sebuah perkahwinan, maka itu sesuatu yang sangat dituntut dan berpahala. Walau bagaimanapun hukum ni boleh jadi berubah. Sekiranya pelajar tadi dia mampu berkahwin, kemampuan itu dalam pelbagai aspek, bukan sekadar kita kata perasaan, tetapi lebih daripada itu adalah persiapan dari sudut material, fizikal dan juga emosi untuk berkahwin. Dan dia kalau tak kahwin boleh menyebabkan dia terjerumus kepada perkara maksiat. Memang tak boleh elak, perzinaan dan sebagainya, maka ketika itu hukumnya wajib. Kalaulah dia mampu kahwin dan dia boleh kontrol diri dia, hukumnya balik hukum asal, sunat sahaja. Sunat pun benda besarlah sebab dia syiar Islam. Bila kita buat dapat pahala. Tapi sekiranya dia mampu kita kata, tapi dia bimbang boleh menimbulkan kemudaratan selepas perkahwinan, sama ada kepada isteri dia ataupun dia bimbang terhadap kemampuan di sudut nafkah dan sebagainya, maka hukumnya makruh kalaulah bimbang. Tapi kalau memang dia pasti boleh timbulkan kemudaratan, memang dalam keadaan dia yang sangat terbatas, kemampuan kita kata kewangan pun, diri dia pun tak cukup, dan dia tahu dah kalau dia cuba juga akan timbul masalah yang lebih besar, maka hukumnya akan jadi haram. Sebab dia maknanya kemudaratan itu dilihat pasti berlaku. Jadi bila kita sebut begitu, maka pelajar ini dia perlu buat pertimbangan untuk diri dia. Dia ni di level yang mana. Dan memang tajuk berkahwin ni tajuk yang memang sangat
famous lah, sering dibincangkan. Ya, betul doktor. Betul. Seawal pelajar Ya, foundation langkah. TP dah mula menyebut-nyebut ya. Ya, betul. Jadi, sebelum membuat keputusan, maka lihat dahulu kita ni di mana. Supaya di situ kita boleh ambil satu titik tolak perbincangan. Kan, kalaulah dia bagi alasan wajib, apa masalahnya yang sehingga dia mengatakan ini wajib? Dan adakah itu sahaja penyelesaiannya? Tidak ada penyelesaian lain. Kalau sunnah, sekadar sunnah, maka ada nanti insya-Allah kita bagi nasihat-nasihat yang lain supaya dia boleh menyeimbangkan banyak tuntutan dalam kehidupannya sebagai seorang pelajar. Ya. Dan saya tak nafikanlah maknanya kahwin ini suatu yang baik, bukan kita nak menghalang kahwinan. Cuma pelajar ini perlu pandai menyeimbangkan antara tuntutan nalurinya untuk berkahwin dengan tuntutan untuk dia menamatkan pengajian. Sekiranya dia mampu untuk mengimbangi kedua-duanya, maka tidak ada masalah sebenarnya. Dan saya pun melihat Puan Nina sebut tadi kan, macam mana Puan Nurul pelajar yang cemerlang, ya, SEM 5 berkahwin. Maknanya ini satu contoh yang menunjukkan perkahwinan tidak menghalang untuk pelajar dapat cemerlang. Tapi dia mesti ada persiapan dan persediaan yang mungkin dapat Puan Nurul sebutlah kan. Jadi itu yang pertama Puan Nina. Hukumnya dia boleh berubah-ubah mengikut pelajar tadi. Dan pelajar itu sendiri dia melihat dirinya di mana. Dan biasanya bila nak kahwin sangat ni, dia akan kata hukum dia wajib lah pada diri dia kan. Dia nak kata nak kahwin. Kalau alasan sunat nanti senang orang bagi pandangan lain, tolak dan sebagainya lah. Ya, betul. Saya pun pernah dengar ada pelajar yang buat kenyataan begitu. Bagi dirinya adalah dah wajib, kalau tidak dia terjerumus dengan benda yang haram. Tapi betulkah wajib? Bila kita bincang, kita beri bimbingan, ternyata belum lagi sampai tahap wajib tu. Jadi itu sekadar mukadimah lah permulaan Puan Nina. Okey. Baiklah, apa yang boleh saya simpulkan daripada apa yang Dr. Khairul maklumkan tadi adalah hukumnya ada 4. Sunat bagi yang berkemampuan dan mampu mengawal nafsu, wajib hukumnya jika berkemampuan dan tidak mampu mengawal nafsu, makruh hukumnya jika tidak mempunyai kemampuan tetapi tidak boleh mengawal nafsu, dan haram jika ia mendatangkan kemudaratan. Betul doktor? Yang makruh tu mungkin kita boleh betulkan sikit. Makruh tu dia berkemampuan, cuma dia bimbang tidak mampu menjalankan tanggungjawab. Kebimbangan itu menjadikan hukum makruh sebab ada ruang-ruang yang boleh menimbulkan kemudaratan. Tapi kalau haram, lebih berat kepada dia memang tak boleh buat. Dia memang tak boleh jalankan tanggungjawab. Dia sendiri pun tidak ada kemampuan. Contohlah yang makruh tu barangkali dia ada kemampuan cukup-cukup, dia bimbang tak mampu jalankan tanggungjawab. Tapi kalau yang haram, itu memang dia nampak depan dia tak nampak jalan lain lah. Kalau kahwin memang jadi itu maknanya dia dah nampak kesusahan itu tapi sengaja juga itu dia akan jatuh hukum haram lah. Baiklah, terima kasih Dr. Khairul. Baiklah Puan Nurul, sejauh mana keputusan ataupun kewajaran keputusan untuk berkahwin semasa dalam pengajian hanya bertujuan menghalalkan hubungan kerana bimbang terjerumus ke dalam lembah zina? Silakan Puan Nurul. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Hanina yang berusaha, Ustaz Khairul Anwar bin Abu Uthman, dan juga kepada koordinator dan pembantu koordinator di atas penganjuran forum pada petang ini. Baik, seterus kepada soalan yang diajukan berkaitan dengan kewajaran berkahwin itu untuk elakkan daripada terjerumus ke dalam lembah zina, betul kan? Baik, kalau kita tengok di luar sana, adakah dengan berkahwin itu boleh menyebabkan orang itu tidak berzina? Ataupun apabila orang itu berkahwin pun, dia tetap melakukan zina?
Kita cuba tanya pada diri kita. Kita jangan jadikan kahwin itu sebagai satu asbab kita tidak melakukan zina. Ramai je di luar sana, walaupun dah berkahwin, tetap juga berlaku curang dengan pasangan. Jadi itu bukan titik tolak untuk kita tidak terjerumus ke lembah zina. Okay. Macam yang saya ingat apa yang saya belajar zaman sekolah menengah dulu, Ustazah saya cakap, kita macam mana cara kita kawal nafsu, pertama kita kena jaga pandangan. Okay. Macam contoh saya, ikut pengalaman saya, macam mana saya jaga pandangan, memang saya daripada tadika, saya tak pernah bercampur lelaki dan perempuan sehinggalah ke sekolah menengah. Sekolah menengah pun tetap juga sama-sama jantina di Mahat Muhammadi perempuan. Tetapi saya culture shock sedikit bila berada di dalam IPG, saya satu kelas dengan lelaki dan perempuan. Itu yang di awal pembelajaran lah. Tapi saya ingat apa kata-kata ustazah saya, jaga pandangan. Dan masa itu saya jaga pandangan, saya hanya profesional berjumpa ataupun pergaulan antara lelaki perempuan tu hanya di dalam kelas dan juga apabila di luar kelas yang melibatkan aktiviti-aktiviti IPG. Dan pernah juga satu ketika tu saya berjumpa dengan saya punya classmate. Kalau dulu di Warta lah kan, orang panggil Warta, sekarang Cube Mall. Saya berjalan dengan kawan saya nampak hujung sana saya punya classmate. Tapi sebab saya terlampau nak jaga pandangan tu, saya pergi pusing satu Warta, tak nak jumpa dia. Saya nak jaga pandangan. Tapi yang lucunya, saya punya kawan tu nampak juga saya lari, nak elakkan daripada jumpa dia. Okay, itu pertama. Yang kedua, bila kita tak dapat juga nak jaga pandangan, kita dah cuba. Cara kedua adalah dengan cara kita berpuasa. Okay, dengan kita berpuasa, maknanya kita akan takkan dengan berpuasa kita nak melakukan benda-benda yang tak elok kan. Jadi cara yang kedua kita berpuasa. Jika dengan berpuasa pun kita tak dapat juga nak menahan nafsu kita, dan cara ketiga barulah dengan cara berkahwin. Jadi apabila saya pun sebenarnya tak adalah juga tak pernah terlintas pun nak kahwin masa belajar. Cumanya bila saya ada something terdetik sebab rasa tu fitrah kan. Bila kita dah terdetik something dalam hati ni, apa yang saya buat? Saya melakukan istikharah. Dan masa itu saya memang tak dapat apa-apa jawapan melalui mimpi ke apa. Tetapi macam mana cara saya ke arah perkahwinan dengan cara Allah memudahkan jalan saya untuk berkahwin. Dengan cara tiba-tiba saya punya bakal mertua datang nak jumpa. Lepas tu kebetulan pula dia ada program di Kelantan, terus dia datang merisik. Family saya pun terus setuju. Terus saya pun macam so asal plan kami nak ketemukan antara family ni masa konvo. Tetapi alhamdulillah Allah permudahkan urusan kami. Habis exam semester 5 tu, 23 bulan kami habis exam, 24 dari bulan 5 kami kahwin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kalau mengikut pandangan daripada Puan Nurul bahawasanya tidak wajar menjadikan keputusan untuk berkahwin ini sebagai orang kata cara ataupun tujuan untuk menghalalkan menghalalkan hubungan supaya tidak ke arah lembah zina. Okey, Dr. Khairul ada pandangan yang berbeza sedikit mungkin? Silakan. Baik, begini ya, saya tidak menyanggah apa yang Puan Nurul sebut. Cuma sekadar nak menambah masalah bimbang berzina dan sebagainya ini melibatkan cara hidup sebenarnya. Cara hidup belajar tu sendiri. Solusinya tidak semestinya berkahwin pun. Macam Puan Nurul sebut tadi kan. Kan semestinya berkahwin. Ramai yang berkahwin masih mengekalkan cara hidup yang tak betul. Cara hidup yang tak betul itulah yang merangsang nafsu sehingga dilampiaskan nafsu itu bukan pada tempatnya. Contoh dari sudut pandangan mata. Mata ni antara sumber yang besar lah yang boleh membangkitkan nafsu dan sebagainya. Begitu juga dengan siapa yang berkawan, di mana tempat dia berada. Semua itu sangat mempengaruhi. Sebab tu minta maaf, saya pernah seorang pelajar Pak Nina, dia memberi clue lah, bercakap dengan saya, Ustaz macam mana saya nak buat. Saya tak dapat tinggalkan
perbuatan yang tak baik. Adakah sayanya untuk saya kahwin? Dan kebetulan dia ada yang dia berkenan lah. Memang dia berkenan ni macam-macam alasan lah kan. Yalah, betul lah. Bukan saya tunjukkan pada Nurul lah, tidak. Jadi bila dah berkenan macam alasan, saya kata begini, apa masalah? So dia beritahu macam ni. Saya pun kata baik. Kalau Ustaz bagi cadangan untuk kamu ubah cara hidup kamu sebelum buat keputusan kahwin, boleh tak? Dia kata dicuba. Saya pun cuba senaraikan beberapa perkara untuk dilakukan terlebih dahulu sebelum dibuat kesimpulan kata dengan berkahwin akan selesai. Dan Alhamdulillah mengambil masa yang mungkin agak panjang kan, satu semester lebih untuk saya berjumpa dengan dia. Dan dia berkata, Alhamdulillah, naluri ataupun alasan berkahwin untuk mencegah perbuatan tu sekarang ni tidak lagi menjadi alasan utama. Cara hidup sebenarnya. Sebab itulah kalau di IPG dalam membangunkan pelajar, kita sangat menekankan soal kerohanian, spiritual. Pelajar yang kosong ni, apa yang akan isi dalam diri dia? Yang akan isi adalah filem-filem yang dia lihat, khayalan, fantasi, filem Hindustan, duduk nyanyi di bawah pokok, di atas bukit kan, tukar-tukar baju. Jadi dia tenggelam di alam khayalan tu. Dia duk anggap kalau tu kahwin, oh bahagia, senyum je awal pagi sampai malam kan, dalam bilik suami nyanyi, si nyanyi, betul tak Nurul kan? Jadi dia beranggapan begitu alam khayalan. Tapi bila kita berikan dia bimbingan untuk mengubah cara hidup, dan sebenarnya itu sangat memberi kesan daripada dia terus lompat kepada keputusan mesti kahwin. Okey, baiklah. Saya boleh rumuskan bahawa apabila kita sebut tentang cara hidup, maksudnya kita mesti berbalik semula kepada kita punya orang kata apa, asas, iaitu agama. Sebabnya apabila kita berkahwin ni bukan satu benda yang suka-suka, perlu datang ataupun hadir dengan rasa tanggungjawab yang sangat orang kata sangat perlu dititik beratkan, sama ada tanggungjawab suami ataupun tanggungjawab isteri. Okey, baiklah. Soalan seterusnya, adakah berkahwin semasa belajar ini memberikan sumber motivasi luar biasa kepada setiap pasangan yang berkahwin, sama ada dari sudut akademik dan potensi diri? Kita tanya orang yang pernah lalui situasi ini ketika dahulu. Puan Nurul, silakan. Baik, terima kasih Puan Moderator. Baik, kalau ikut pengalaman saya, dengan berkahwin ni secara jujurnya sememangnya menaikkan saya punya potensi diri dan juga saya punya dalam akademik lah kan, dengan cara satu, saya tidak galakkan ataupun saya tidak tekankan disebabkan saya berkahwin satu kelas, tetapi dengan cara kami saling memberi galakan. Mungkin masa sebagai contoh lah, kalau dari pihak saya, kalau berbanding lelaki dan perempuan, kita nampak lelaki dia lebih banyak main kalau zaman bujang kan. Kalau perempuan dia berfokus. Jadi bila berkahwin tu, bila saya nampak dia macam lalai sikit, saya push. Jadi alhamdulillah lah, walaupun kami tidak macam satu kali dua kali gitu je kami buat group study. Selain tu kami masing-masing lah, antara dia dengan grup lelaki, saya dengan grup perempuan. Jadi tetapi saya hanya berikan motivasi, galakan supaya dia teruskan belajar, dan alhamdulillah lah sejak dia berkahwin tu, daripada dia pointer dia rendah, dia meningkat sehingga dapat kelas kedua lah masa itu. Dan saya sangat suka nak tekankan kepada pelajar kalau ada sin yang dah berkahwin, kalau boleh walaupun kita berkahwin semasa belajar, kita jangan abaikan nilai persahabatan. Mungkin kita time tu kita happy-happy, baru kahwin kan, tengah bunga-bunga lagi kan. Jadi kita sikit-sikit nak berkeping dengan suami, sikit-sikit nak berkeping dengan isteri kan. Kalau boleh elakkan, kita cuba manfaatkan masa kita berada di dalam dunia pendidikan, dunia pengajian tu dengan kawan. Sebab bila kita dah keluar daripada zaman pengajian tu, kita akan terlampau rindukan kita punya kawan-kawan.
dengan suami, dengan isteri, habis belajar tetap akan jumpa kan sampai hujung hayat insya-Allah. Jadi tapi dengan kawan-kawan ni zaman belajar je. Jadi apa yang saya buat, saya tidak buat study group dengan dia. Kami tetap, walaupun kami suami isteri, tapi tak zaman belajar, maksudnya masa belajar tetaplah dengan zaman masa bujang. Cumanya dari segi support moral gitu je lah. Kita tak sampai buatkan orang jealous, bestnya kahwin, sweetnya berkepit aja. Tak macam tu lah. Kita cuba tekankan mesti je walaupun dalam sebagai title suami dan isteri, cuba elakkan walaupun bukan juga fitnah, tapi mengelakkan daripada orang sekeliling pandang yang tidak elok kepada orang yang dah berkahwin semasa pengajian. Kan? Dan dari segi potensi diri juga, saya pun dari segi sama je, dia pun support dari segi, sebab kami juga sama-sama selepas kami berkahwin, kami dalam satu persatuan yang sama iaitu PERSIS, Persatuan Senior Islam, dan kami juga sama-sama meningkatkanlah kami punya potensi diri dalam kelas khot tu, sama-sama meningkatkan kelas tu. Jadi dari segi sokongan moral dan juga membuktikan yang terbaik, menunjukkan kepada orang sekeliling kita cuba buat yang terbaik. Jangan disebabkan kita ni berkahwin, kita dalam dunia khayalan, dunia fantasi yang Ustaz cakap tadi, kita jangan tunjukkan orang kita ni lemah, tapi kita buktikan orang yang berkahwin ni dia lagi the best daripada orang lain. Jadi dengan berkahwin bukan menjadikan diri kita tu makin down, tetapi sebaliknya semakin meningkatkan kita punya potensi diri dan juga kita punya emosi semualah, semuanya positif. Okey, terima kasih Puan Nurul. Okey, Dr. Khairul, bila kita sebut tentang potensi kan Dr. Khairul, ia merujuk kepada keupayaan dan kemampuan seseorang untuk mencapai sesuatu matlamat. Okeylah, sebagai mewakili golongan kaum Adam, okey, dalam perbincangan hari ini, sejauh mana orang kata berkahwin ini memaksimumkan potensi sang suami? Dr. Khairul, silakan. Okay, begini pertamanya apa yang Nurul sebut itu pengalaman yang dilalui. Pengalaman ini sesuatu yang benarlah dan terbukti. Dan begitu juga saya pernah lalui, bukan saya kahwin masa belajar, saya bertunang masa belajar dulu di Jordan. Dan kawan-kawan yang ramai yang kahwin dan mereka alhamdulillah individu yang berjaya menamatkan pengajian dan selepas pengajian pun berjaya. Baik. Jadi kalau bagi pihak itu pelajar lelaki lah kan, adakah perkahwinan itu boleh membentuk dirinya ke arah lebih baik, potensi dirinya? Saya kata sepatutnya ya, sebab begini, kematangan itu dia boleh dibina dari masa ke semasa mengikut cabaran yang dia lalui dalam kehidupan. Bila berumah tangga ni, cabarannya lebih besar. Dan orang lelaki ni dia banyak fikir, dia tak fikir kecil-kecil, dia banyak fikir yang besar. Yang kecil-kecil ni biasanya perempuan atau isteri yang akan fokuslah jadi bila berkahwin maka di situlah dia membina kematangan dirinya mengurus rumah tangga, membahagikan tanggungjawab. Dan sebelumnya haknya itu hanyalah kepada keluarganya, sekarang kepada isterinya. Di peringkat di sekolah ataupun di institusi pun sebenarnya, secara realitinya orang yang pelajar yang berkahwin ni akan dilihat lebihlah daripada pelajar yang tak kahwin sebenarnya. Jadi dia akan rasa bangga, betul Nurul? Suami akan rasa bangga, kita ada isteri, yang lain belum lagi ada. Itu satu keyakinan pada diri dia lah. Cuma kita sebut semua ini sama ada betul-betul membina potensi dirinya ataupun tidak, itu sangat subjektif lah. Sangat subjektif. Sebab apa yang berlaku pada Nurul itu contoh yang baik dan contoh yang lain. Dan ada contoh yang lain yang sebenarnya menjadikan dia down semangat dia. Bila dia gagal untuk melihat beberapa perkara sebelum perkahwinan. Antaranya adalah mungkin kita kata persiapan dan persediaan, sama ada
bukan sekadar ilmu, emosi, tapi juga kewangan, tanggungjawab. Bila dia terjun ke situ, dia terbeban. Dia kena tanggung isteri, nafkah isteri, pakaian, makanan, tempat tinggal, semua lagi lah. Begitu juga suasana dan persekitaran. Orang yang belajar di luar negara, Puan Nina, dia tidak, keluarganya jauh, kan? Jadi maka mereka mengambil solusi untuk berkahwin. Ketika itu ialah mungkin pelajar Malaysia pun tak ramai. Itu ruang untuk dia ada orang yang bersama dengan dia, menjaga dia, berbincang, duduk di tempat yang jauh. Tapi kalau kita Malaysia ni keluarga dekat, mungkin dari sudut tekanan ke arah itu dia kurang. Dia lebih kepada kerana suka perempuan. Dia lebih kepada mungkin sesuatu yang dia tak dapat kawal untuk diri dia. Bukan kerana persekitaran dia yang mendesak ataupun jadi menyebabkan dia masuk tanpa persiapan, persediaan, akhirnya dia jadi tertekan. Dan bila dilihat pula seolah macam dia gagal mengemudikan keluarga, maka akan bertimpa-timpa masalah itu sehingga sampai tahap dia sendiri pun mungkin bila mengeluarkan pandangan-pandangan yang pada kita tidak wajar lah, sampai tahap mungkin jalan terbaik mungkin berpisah dan sebagainya. Jadi sangat subjektif Puan Nina benda tu. Cuma secara kelakiannya memang akan rasa bangga, lebih dilihat macho lah sebab isteri dia jalan pula dengan isteri, panas saja orang lain tengok, pelajar lain tengok kan. Jadi itu luarannya begitulah. Tapi bila mana gagal untuk menghadapi cabaran, menangani liku-liku dalam kehidupan keluarga, mungkin akan menjadikan dia jatuh, down, dan dia mungkin akan berubah keadaan dia daripada yang pertama berkeyakinan, bersemangat, kepada seorang yang mungkin menyendiri, bawa diri, malu untuk berhadapan dengan yang lain-lain. Saya cakap ini di jalan tengah lah, jalan tengah, bukan kata mestinya dia begitu, tidak. Wallah. Okey, baik. Terima kasih Puan Nurul dan juga Dr. Khairul. Baiklah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, salah satu perkara yang perlu diambil pertimbangan dalam kalangan pelajar ialah kehendak Islam dalam belajar. Dalam Islam, belajar itu tuntutannya wajib, berkahwin itu juga wajib jika memenuhi hukum wajib berkahwin. Soalan saya kepada mana-mana ahli panel, wujudkah ketidakseimbangan dalam keadaan mengutamakan yang utama, atau dengan izin put the first thing first? Silakan mana-mana ahli panel yang ingin menjawab dulu. Ya, saya bagi pada Nurul tu. Okey, silakan Puan Nurul. Okey, lebih saya kejap sikit je. Okey, dia ada satu dia panggil priority lah dalam kehidupan kita ni, ataupun al-awwaliyat, fiqhul awwaliyat, mendahulukan yang lebih utama, awlawiyat. Okey, kalaulah kita kata dah sampai tahap wajib dia berkahwin, dan tahap wajib kita kata main-main, setelah memang kita counselingkan dan semua, dan memang ternyata begitu hukumnya, maka kita lihat belajar itu juga sebenarnya wajib, sebab dia ada kontrak, dia dah bersetuju untuk melakukan pengajian. Sekiranya dia tak tamatkan pengajian, dia akan dikira pecah kontrak dan dia akan kena bayar sejumlah bayaran yang besar. Maka di sini sekiranya boleh kita panggil, kalau kata keutamaan sudah pasti kepada untuk menamatkan pengajian. Sebab pengajian ini dia bertempoh, sedangkan perkahwinan itu dia boleh berterusan, betul berlaku. Tapi sekiranya kita lihat keadaan yang lebih besar, lebih menjaga maruah diri dan sebagainya, maka mungkin keputusan yang diambil adalah berkahwin dan juga sambil belajar, dan dia akan belajarlah lepas tu macam mana kehidupan berkeluarga, kahwin. Sebab tu prioriti nak letak ni susah. Dalam Islam nak letak prioriti ni dia melihat pada dua perkara. Pertama adalah darul mafasid, yang kedua jalbul masalih. Prioriti tu.
darul mafasid untuk menghindarkan diri daripada kerosakan, kemudaratan. Yang kedua jalbul masalih, nak mendapatkan kebaikan. Jadi nak letakkan prioriti perlu melihat dua perkara ini. Dua perkara ini kalau dia berkahwin bagaimana, dia meneruskan pengajian bagaimana. Jadi di situ mungkin akan ada jawapan yang berbeza-beza balik kepada diri pelajar tadi. Jadi nak meletakkan prioriti ni mesti mengambil kira dua perkara tadi yang kita sebut. Kalau sampai tahap memudaratkan diri dia, maka menolak kemudaratan itu lebih utama. Maka perkahwinan itu perlulah di samping dikekal dalam pengajian. Tapi kalau melihat kemudaratan tak besar, hanya sekadar kita kata nakkan kebaikan, tapi kemudaratan dalam bidang pengajian besar, maka menolak kemudaratan itu lebih utama. Maksudnya, maka keutamaan itu letak kepada pengajian. Jadi di situ bukan kita kata keputusan yang boleh dibuat secara serta-merta, tapi keputusan yang perlu dibuat dengan bersandarkan banyak perkara lah sebelum kita nak tentukan mana satu yang menjadi prioriti ke depan. Memang kalau boleh dua-duanya berjalan serentak lah, pun tidak ada masalah sebenarnya. Tanpa kita nak kata bila kita ada dua, jalanlah dua-dua sekali. Contohnya lah. Wallah. Puan Nurul, ada Puan pandangan? Nurul tambah. Ada apa-apa nak tambah? Silakan. Tak ada. Tak ada. Jadi mesti ambil ilmu baru je hari ni daripada Ustaz. Macam mana untuk meletakkan prioriti. Kan? Saya pun mendapat satu ilmu yang mana apabila kita membincangkan keutamaan. Saya dapat ilmu baru. Pertama, kita perlu maksudnya kita perlu pastikan bahawasanya prioriti yang kita nak buat tu sama ada satu, menghindari dari kemudaratan diri dan juga kerosakan diri. Sama ada prioriti yang kita nak berikan itu memberi kebaikan kepada diri kita sendiri. So insyaAllah. So kita teruskan. Selesai sudah pusingan pertama forum perbincangan kita pada hari ini. So kita terus menyusuri perbincangan kita untuk pusingan yang kedua. Jika ada dalam kalangan penonton yang ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel kita pada hari ini, boleh bertanyakan di ruangan komen live. InsyaAllah masa sesi soal jawab nanti saya akan cuba bacakan soalan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita berikan kepada ahli panel untuk dijawab oleh ahli panel insyaAllah. Okey, sebagai kaunselor, saya tidak menafikan naluri kemanusiaan normal manusiawi iaitu untuk menyayangi dan disayangi. Malah jika kita lihat manifestasi kasih sayang dalam Islam seharusnya dalam konteks hubungan yang halal bagi pasangan yang bukan mahram. Persoalan saya seterusnya untuk Dr. Khairul. Sejauh mana IPGM dan khususnya IPG KPI membenarkan para pelajar berkahwin semasa dalam pengajian? Apakah wujud implikasi terhadap naluri kemanusiaan dalam pelaksanaan polisi tersebut? Silakan Doktor. Baik, terima kasih Puan Nina. Secara umum kehidupan di IPG, pengajian di IPG ini kita terikat dengan dua dokumen penting lah yang menjadi panduan. Pertama adalah peraturan IPG edisi 2011 dan juga Akta 174 yang diamalkan. Jadi dalam peraturan IPG 2011 ini disebut secara jelaslah, walaupun nampak macam berat kepada tidak digalakkan, tapi disebut dalam perkara 11.1 pelajar tidak boleh berkahwin semasa berkursus kecuali bila ada kecuali itu makna ada ruang itu, cuma bukan dibuka seluas-luasnya, mendapat kebenaran bertulis daripada pengarah. Dan menjadi amalan di IPG, dia akan melalui kaunselor Puan Nina, dia mentor pun akan melihat, membimbing, KJ-HCP, last sekali barulah pengarah akan meluluskan ataupun tidak. Jadi semua itu sebenarnya bukan senang-senanglah untuk diluluskan. Peraturan ini digubal mengambil kira yang kita sebut tadilah maslahah
yang perlu, bukan kata menyekat naluri kemanusiaan, tidak. Tapi kalaulah kita kata sampai tahap boleh jadi gila ke tak kahwin ke apa, itu mudarat yang kita sebut tadi tu. Maka menolak mudarat tu lebih besar, Depress Ustaz. lebih utama daripada kebaikan. Jadi kalau begitulah sampai tahapnya bercakap dengan tiang, bercakap dengan Muslim seorang-seorang kan. Jadi mungkin dari sudut itu maka tak ada masalah. Dan selama ni pun pelajar yang datang mengikut prosedur memang dibenarkan berkahwin. Cuma menjadi amalan kita di IPG ini bukanlah di awal-awal semester. Sebab nak menjaga tu mungkin agak rumit, susah supaya tidak mengandung dan sebagainya. Dan biasanya di akhir-akhir semester tu ada ruang itu dan pelajar pun dah memahami realiti kehidupan di IPG dengan assignment, pekerja khusus yang banyak. Jadi dia mungkin dah bersedia untuk menghadapi segala kesukaran hidup, cabaran hidup pelajar di IPG ini. Jadi boleh, dan permohonan tu dibuat 3 bulan sebelum tarikh kahwin. Dan mestilah mengikut undang-undang perkahwinan lah yang digunakan pakai enakmen keluarga Islam di Malaysia inilah, di negeri masing-masing. Mana tak bolehlah kahwin di luar negara secara haram, tidak sah. Jadi bukan kata menyekat naluri, tidak, tapi kita mengawal. Itu jalan yang baiklah, kita mengawal. Sebab pelajar ni ada ketikanya keputusannya agak gopoh. Cinta mengatasi cita-cita. Kononlah. Jadi itu pun Ustaz. Jadi dia mengipusan macam cinta itulah segala-galanya. Dengan cinta tu saja dia boleh hidup. Jadi ada ruang itu, Fahina, ada ruang itu. Cuma bila dia langgar perkara ini, maka dia boleh dibicarakan dan boleh dikenakan Akta 174 lah. Bukan berarti terus diberhentikan, dibuang, tidak. Memang banyak nilai kemanusiaan yang dipertimbangkan di IPG ini ataupun di institusi mana-mana institusi. Dan jangan juga kita terus samakan IPG dengan IPT yang lain lah, di sudut komitmen, belajarnya, jadualnya. Jadi agak berbeza. Sebab tu kita akan sedaya upaya menasihati, membimbing sehinggalah pelajar ini benar-benar bersedia dan buat keputusan untuk teruskan juga. Setakat yang saya tahu, memang setakat siapa yang minta, dia lalui proses-proses tadi dan dia betul-betul sedia, dan dia pun dah berjanji tidak akan menyalahkan mana-mana pihak kalau berlaku apa-apa, memang dia akan diluluskan dan dibenarkan untuk berkahwin. Itu di sudut undang-undang Jadi bukanlah menyekat naluri kemanusiaan, tidaklah sampai tahap itu. Akan stres kalau pelajar di IPG ni. Ya betul. Saya ialah sebagai kaunselor kan, saya tak nafikan tahun ini saya pasti ramai pelajar-pelajar yang meminta untuk berkahwin, dan saya kira semua pelajar-pelajar yang mengikuti prosedur permohonan itu diluluskan untuk berkahwin. Jadi tak ada isu nak depress tak dapat kahwin, nak murung bila tak dapat kahwin. Jadi ikut prosedur, ikut berbalik kepada buku peraturan IPG perkara 11, buat permohonan, sekiranya lulus maka teruskanlah berkahwin. Kita tidak menyekat, tapi kita mengawal, Pak kata Dr. Khairul, insya-Allah. So, terima kasih Doktor. Seterusnya persoalan buat Puan Nurul. Apakah wujud implikasi perkahwinan semasa belajar dalam konteks pembahagian atau pengurusan masa antara belajar dan kehidupan lepas berkahwin? Silakan Puan Nurul. Terima kasih kepada Puan Hanina. Baik, bagi saya sepanjang tempoh saya kahwin dan belajar, tidak ada sebarang implikasi dari segi pengurusan masa sebagai seorang isteri dan juga sebagai seorang pelajar. Ini kerana apabila kami sudah sah sebagai suami isteri, kami sudah sepakat kami akan tetap tinggal di dalam asrama masing-masing, kami tidak tinggal dekat luar, dan kami teruskan sebagai seorang pelajar IPG, teruskan macam biasa, cuma hanya ikatan sah sebagai suami isteri sahaja antara kami. Jadi tidak adalah
mengatakan sebagai tanggungjawab isteri macam mana, tanggungjawab suami macam mana, hanya melibatkan perasaan, emosi itu saja. Kalau melibatkan sebagai seorang pelajar itu dari pihak saya tidak ada implikasi langsung lah, melainkan kalau ada yang mengambil keputusan bila berkahwin, mereka ambil keputusan untuk tinggal bersama di luar, di rumah sewa, itu mungkin berbeza lah. Mungkin ada, itu memang betul-betul kena ada pengurusan masa yang betul lah. Dari situlah. Jadi kalau saya tengok ada juga pengalaman saya punya senior tu, bila dia berkahwin, dia tinggal di luar, memang nampak agak penat dan dia kena pandai uruskan masa lah dengan suaminya kerja. Jadi bila balik dia kena jadi seorang isteri, kena masak, sediakan kelengkapan semua tu dalam masa yang sama. Bila masa assignment, kena buat assignment sampai malam. Jadi pergi lagi masuk ke IPG untuk masuk kelas. Itu agak memberi kesan lah kepada dia. Tetapi kalau untuk saya punya pengalaman sendiri, memang tidak ada lah. Kami sudah sepakat, kami dengan cara seperti sebelum kahwin saja. Cuma ikatan yang sah saja antara kami. Okey, mungkin dari sudut Puan Nurul sendiri mungkin ambil sepakat membawa berkat. Okey, kita duduk di asrama, kita jalani kehidupan seperti biasa. Itu yang membuatkan tidak ada implikasi dari sudut pembahagian ataupun pengurusan masa. Dr. Khairul, sekarang yang saya fahamkan, yang saya difahamkan, IPG KPI menggalakkan pelajar-pelajar yang berkahwin untuk menyewa di luar. Pada pandangan doktor, wujud ataupun tidak implikasi dari sudut pembahagian atau pengurusan masa sebagaimana yang dimaklumkan oleh Puan Nurul sebentar tadi? Silakan doktor. Okey, terima kasih Puan Nina. Begini, zaman Puan Nurul rasanya allowance rasanya tinggi lagi dan okey, jelas apa yang sampaikan. Nampak macam line tu betul-betul Cuma kacau sekejap. Okey, zaman hari ni allowance memang dah sangat kurang lah, banyak berkurang daripada yang asalnya. Dan pada masa yang sama adalah bilangan pelajar yang berdaftar masuk ramai. Keperluan kolej kediaman yang kita kata tidak mencukupi berbanding dengan bilangan pelajar yang masuk. Maka kita berikan keutamaan kepada yang dah berumah tangga kahwin ini untuk mereka menyewa di luar. Dan di sudut saya tak pasti Puan Nurul dahulu adakah tinggal di kolej kediaman, tak pastilah atau menyewa, mungkin tinggal di kolej kot Okey, sudut keutamaan pun kalau dah suami isteri ni adalah lebih utama untuk duduk sekali lah kan. Maka dengan kolej kediaman yang tidak mencukupi, maka keutamaan mereka untuk duduk di luar menyewa. Dan itu akan memberi implikasi yang lain sebenarnya dari sudut kewangan. Masa tu satu bab dah. Sebab duduk di luar dengan dalam tu memang lain dari sudut disiplin masa. Dalam ni kita banyak kawan kita yang menyokong, menyedarkan kita. Kat luar tu suami isteri je. Kalau suami isteri tu hanyutlah masanya. Baik. Dari sudut kewangan dengan sewa yang tinggi, dengan tuntutan nafkah yang hari ini makin lama makin tinggi, yang tu semua sangat beri penekanan. Sebab itulah untuk yang berkahwin, kita sedaya upaya menceritakan perkara ini kepada mereka sebagai persiapan, persediaan apa yang bakal mereka lalui. Dengan situasi sekarang ini yang memang keadaan kolej kediaman yang tidak mencukupi. Tapi sekiranya kolej kediaman itu memang masih punya ruang yang banyak dan sebagainya, untuk mereka minta pohon untuk terus tinggal, tak ada masalah. Tapi ada yang mereka pohon untuk duduk di luar. Memang kita akan bagi keutamaan untuk yang berumah tangga lah. Dan itu sebenarnya lebih mendidik kematangan mereka lah, mengurus kehidupan mereka itu. Kan? Wallahu a'lam. Baiklah. Dari apa yang boleh saya simpulkan,
berkaitan tentang pembahagian dan pengurusan masa ini dia berbalik semula kepada pasangan tersebut, saya rasa. Tak kisahlah sama ada awak tinggal di asrama ke ataupun awak tinggal di rumah sewa ke, jika kedua-duanya memahami tanggungjawab dan peranan masing-masing di dalam sebuah institusi kekeluargaan, saya rasa pembahagian masa dan pengurusan masa itu bukanlah menjadi isu yang besar untuk pasangan tersebut. Baiklah. Terima kasih Dr. Khairul dan juga Puan Nurul. Siswa-siswi pendidik sekalian, perkara yang perlu diberi perhatian sewajarnya bagi pasangan yang ingin berkahwin semasa belajar adalah dari sudut kemampuan ekonominya. Mungkin ini lebih kepada siswa lelaki yang bakal bergelar suami. Nafkah antara intipati yang menjadi persoalan jika pelajar berkahwin semasa pengajian. Persoalan untuk Dr. Khairul. Bagaimana konteks pemberian nafkah bagi seorang suami yang masih lagi dalam pengajian? Apakah implikasinya jika tidak menunaikan nafkah tersebut? Silakan doktor. Terima kasih. Begini ini yang kita cuba sedarkan kepada pasangan yang ingin berkahwin, soal nafkah dan tanggungjawab. Ya. Dan nafkah itu akan jadi sesuatu yang wajib ke atas suami bila isteri itu dah bersama dengan dia lah. Maksudnya isteri pun boleh tinggal dengan dia, istilah bahasa Arab panggil tamkin lah ya. Boleh tinggal sekali, tak kira lah seminggu sekali berjumpa ke seminggu sekali, tapi dia dah boleh berjumpa dengan isteri dia. Maka nafkah tu akan jadi wajib. Nafkah yang kita kata pakaian, makanan, tempat tinggal, nafkah batin, itu hukum asalnya begitu. Sebab itulah pentingnya kita panggil persefahaman dan keredaan dalam perkahwinan antara pelajar ni. Sebab begini, hukum nafkah wajib, tetapi sekiranya isteri itu dia meredai. Dia kata tak apalah, dengan situasi allowance pun sedikit, sewa dekat luar pula, maka abang tak perlu bagi duit lah dengan saya pakai allowance saya, abang guna allowance abang. Secara redha, meredai begitu, memang boleh, tak ada masalah. Cuma sampai bila dia mampu untuk terus redha sebegitu. Peringkat awal sebelum kahwin memang semua redha. I sanggup apa saja sekalipun kan. Bila dah kahwin, dah datang masalah, mula dia salahkan. Last kali mula bimbangnya dia akan ungkit semula. Abang tak pernah bagi pun pada saya sikit contoh. Ini ayat-ayat yang sangat bahaya. Sebab tu Islam menjaga perkara ni. Jadi semua yang nak berkahwin, dia kena fikirkan soal itu. Tanggungjawab itu. Yang lelaki dan juga perempuan. Tak bolehlah perempuan bila dah kahwin, dia nak buat macam dia solo juga. Bebasnya dengan lelaki tak. Dia dah ada menjadi di bawah tanggungjawab seorang lelaki dan dia perlu minta izin. Dia ada kes ni yang boleh timbul, kita panggil pertelagahan dalam keluarga, bila mana isteri rasa macam dirinya dikongkong. Padahal berkahwin kena bersedialah. Dia kongkong, makna suami tak bagi itu, tak bagi ini. Itu selagi mana perkara yang dilarang oleh suami itu, perkara yang tidak melanggar syarak, isteri kena ikut. Ini semua yang perlu faham. So kalau you tak bersedia untuk itu, jangan kahwin dulu. Kan? Jadi termasuk nafkah yang Puan Nina sebutlah, memang itu antara perkara yang sangat besar dan banyak masalah berlaku pun kerana kewangan. Peringkat pertama mungkin boleh sabar, akhirnya dia akan jadi mungkin mengungkit, masam muka dan melibatkan keluarga. Keluarga pun ada lepas tangan. Dia dah kahwin, pandai-pandai lah kan. Keluarga dia tak support dah dan sebagainya. Jadi sangat menimbulkan implikasi yang negatif bila mana kita tak betul-betul memikirkan persiapan persediaan di sudut material. Walaupun kita yakin bila kita berkahwin Allah akan beri rezeki. Kita yakin itu. Ya. Cuma sejauh mana kita berusaha untuk itu. Sejauh mana kita mampu bersabar dengan liku-liku yang atau cabaran-cabaran
yang berlaku sebelum Allah anugerahkan, kita kata, rezeki dalam kehidupan. Rezeki itu pun umum, tidak semestinya kewangan. Jadi memang Puan Nina, ini antara isu besar lah hari ini. Kalau nak dirikan rumah tangga, persiapan persediaan perlu ambil kira dari sudut kemampuan kewangan. Dengan cinta sahaja itu tidak memadailah untuk mengekalkan sebuah keluarga, sebab manusia ni dia ada banyak kehendak diri dia, bukan sekadar disayangi tapi juga banyak perkara lain lagi. Jadi betul lah apa yang Puan sebut tadi, sudut kewangan, implikasi kewangan itu sangat besar dalam sebuah rumah tangga. Maka perlu sangat-sangat perkara ini difahami oleh pelajar sebelum mendirikan rumah tangga. Dia jangan ambil kaedah campur allowance aku, campur allowance kamu, kita ada berapa ratus, kita belajar. Yang tu kaedah yang kita kata kaedah awal sahaja. Bila kahwin dia sukar nak teruskan begitu. Last kali isteri kata, ini duit saya abang. Duit abang tu ada hak saya juga. Itu jadi last kali dia akan jadi bermasalah. Kecuali lah pasangan yang boleh faham, memahami, redha meredai, saling tanazul hak. Tanazul ni maknanya melepaskan hak dia. Tak apalah bang, tak apalah. Saya redha. Janganlah dapat begitu kan. Macam mungkin Puan Nurul kita hari ini mungkin tolak ansur. Okey, wallah. Okey, apa yang boleh saya simpulkan ialah sayang dan cinta tu memang perlu dalam perkahwinan, kan? Memang kita perlukan. Kalau macam perempuan, kita memang perlukan sayang, cinta. Tapi untuk melangsungkan kehidupan, kewangan dan juga duit tu saya rasa perlu, sebabnya sayang dan cinta tak boleh beli beras, Ustaz. Sebab orang kata sayang dengan cinta tak boleh beli barang-barang di pasar, tak boleh beli ikan, tak boleh beli ayam, kena guna duit juga, betul tak? Okey, baiklah, kita teruskan. Okey, ini merupakan soalan terakhir buat ahli panel bagi pusingan yang kedua ini. Setelah itu kita ke pusingan akhir dengan menjawab soalan-soalan daripada penonton. Sekali lagi, para penonton, sekiranya ada soalan-soalan yang nak diajukan kepada ahli panel, saya tahu tajuk ni agak sangat, sangat menarik ya untuk pelajar-pelajar di Institut Pendidikan Guru. Jadi sekiranya ada persoalan, boleh dilontarkan di ruangan komen di FB Live ini dan kita akan bacakan sebentar lagi semasa sesi soal jawab. Baiklah, siswa-siswi pendidik sekalian, jika seseorang itu mengambil keputusan untuk berkahwin, sudah pastinya akan ada keinginan untuk mempunyai ahli keluarga yang baru. Namun dalam situasi berkahwin semasa belajar, isu zuriat juga tidak kurang penting untuk dilihat, sebagaimana yang diterangkan oleh Dr. Khairul tadi berkaitan polisi IPGM dan kampus bagi pelajar yang berkahwin. Apa pandangan ahli panel kepada saranan untuk melakukan perancangan keluarga terlebih dahulu? Apakah wujud implikasi perkahwinan ini kepada komitmen belajar jika pelajar perempuan didapati mengandung? Kita beri ruang kepada Puan Nurul terlebih dahulu berdasarkan pengalaman. Silakan Puan Nurul. Terima kasih kepada Puan Nina. Bagi saya sangat memberi implikasi sekiranya kita berkahwin di semester yang awal. Okay, mungkin contohlah kita kahwin SEM 1 atau SEM 2. Tempoh untuk kita tamatkan pengajian masih lagi terlalu jauh. Dan sepanjang tempoh bertahun-tahun itu, boleh ke mungkin tahun pertama, tahun kedua kita boleh kata kita apa, saya boleh sabar, tak payah dulu ada anak. Mungkin pada awal macam tu, tapi bila kita tengok mungkin kawan-kawan kita di IPT lain yang kahwinnya terkemudian tetapi dah memperoleh zuriat, mungkin kita rasa cemburu, nak juga macam tu kan. Jadi saranan saya, nak kahwin tu boleh tapi kena fikir jauh. Bukan kita kahwin untuk 1 hari 2 hari. Bukan kita nak bila kahwin macam cerita jam 7, bila dah kahwin bahagia forever and ever. Bukan macam tu, tetapi tanggungjawab tu. Dan bila kita di awal ni, kita ingat kita sebagai seorang pelajar IPG memang totally tak sama dengan pelajar IPT. Sebab kita punya jadual pun berbeza kan. Jadual kita dah macam
kita dalam konteks sekolah daripada pagi sampai ke petang, ada dia punya bukan setakat kelas, ada juga kita punya co-curriculum, ada juga BIG, aktiviti yang lasak untuk kita dalam diri kita tu. Jadi tak sama dengan IPT setakat mungkin dalam seminggu 2-3 kali macam tu. Jadi totally kita tak boleh samakan diri kita dengan pelajar di IPT. Dengan itu sangat menjadi rugilah sekiranya kita berkahwin terlampau awal, tapi kita nakkan zuriat. Sangat rugi apabila sudah kita kedapatan kita sudah kedapatan tu sabar kan Ustaz. Dan tu bahasa apa tu kedapatan tu? Sabah ni kedapatan. Sudah tahu dapat tahu. Bongkar dapat ditangkap. Ya betul. Kita hamil. Jadi kemungkinan besar bila kita dah hamil, kita akan ditangguhkan SEM. Jadi membuatkan kita rugi. Rugi tempoh kita belajar, dah tak sama dengan kita punya kawan-kawan yang sama-sama belajar tu. Jadi kita rasa benda tu sangat memberi kesan lah kalau kita membuat keputusan untuk berkahwin tetapi pada semester yang awal. Yang kedua, contohlah kalau dia sudah sampai tahap dia rasa dia wajib berkahwin dan ada juga lah pengalaman saya punya senior, dia memang berkahwin dengan orang luar, dia pelajar perempuan daripada IPG KPI. Disebabkan dia kahwin semester 2 atau 3 tak silap. Jadi cara untuk mencegah dia punya pasangan daripada orang luar, daripada IPG, seorang yang dah bekerja. Jadi macam mana cara dia mencegah? Dia melakukan implan, memasukkan ubat di dalam kulit kan. Jadi sepanjang tempoh tu alhamdulillah lah, selamatlah. Dia tak ada mengandung sepanjang tempoh dia belajar. Tetapi nak dikatakan mungkin awal-awal kita dah menyekat mungkin rezeki Allah nak bagi kan. Jadi bila saya dengar cerita, bila dia dah habis belajar, dalam tempoh 2-3 tahun pun selepas dia dah buang implan tu pun dia mengalami masalah dia punya rahim, dia belum lagi dapat mengandung masa itu. Jadi sangat memberi implikasi sekiranya kita berkahwin di usia yang terlalu awal ataupun di semester yang awal ketika di dalam tempoh pengajian di IPG. Itu je lah dari saya. Terima kasih Puan Nurul, sangat menarik sebabnya saya tak nafikan antara intipati sebagai seorang kaunselor semasa sesi kaunseling untuk para pelajar buat permohonan berkahwin. Antara perkara yang kita titik beratkan adalah sekiranya kedua pasangan itu daripada kampus itu sendiri, maksudnya daripada student IPG, kita bagi educate sikit lah, kita bagi pendidikan sikit lah bahawasanya akta itu ataupun peraturan IPG itu dia terkait dengan kalau kita mengandung misalnya, kita terpaksa untuk menangguh pengajian sebab tidak dinafikan setiap individu perempuan yang mengandung dia mempunyai alahan yang berbeza. Kalau Puan Nurul mungkin morning sickness, kalau saya evening sickness. Jadi dia tak sama benda tu kan. Jadi agak sukar dari sudut orang kata untuk memastikan keadaan kita yang mengandung ni berada dalam keadaan yang orang kata sentiasa okey sepanjang masa apabila kita mengandung. Dr. Carol, ada pandangan sikit berkaitan tentang soalan implikasi pelajar mengandung ni, Doktor? Silakan, Doktor. Maaf Puan Nina, boleh ulang sekali lagi tak yang terakhir tu sebab line sini macam ada sangkut-sangkut sikit. Okey. Baik, Doktor. Implikasi perkahwinan kepada komitmen belajar jika pelajar perempuan didapati mengandung. Okey, baik. Saya ingat Nurul dah sebut tadi begitulah yang ada dalam buku peraturan IPG perkara 12 mengandung semasa pengajian. Kalau dia disahkan mengandung, maka mesti menangguhkan pengajian. Bila menangguhkan pengajian, implikasinya pertama dia lewat pada wang dah. Yang kedua nak dipanggil untuk masuk semula itu pun kadang-kadang jadi
lewat daripada biasa. Kalau tidak ada kohort ataupun bidang pengkhususan seperti bidang khususan pelajar menangguh ni, dia akan belajar seorang-seorang. Ya, banyak sebenarnya implikasi. Jadi memang kena tangguh. Dia tak boleh rahsiakan. Dan di pihak SHIPI pun memang kita ada cara lah untuk dari masa ke semasa untuk mengenal pasti ataupun untuk memastikan yang pelajar yang berkahwin ini tidak mengandung. Peraturannya begitu. Walaupun kita kata sem akhir lah, saya kira dia bersalin setelah tamat pengajian, kan? Tapi oleh kerana masih dalam tempoh pengajian, kalau ikut perkara 12 ini, dia kena tangguh. Jadi satu kerugian lah. Okay. Dan apa yang berlaku adalah selain daripada yang tertulis dalam perkara 12 ini, pelajar itu juga dia ada ruang untuk kita kata merayu dan sebagainya lah. Itu atas budi bicara Ketua Jabatan Dewan Pelajar dan juga pengarah lah. Okey, Puan Nina. Okey. Baiklah, terima kasih. Saya rasa penjelasan yang diberikan oleh Puan Nurul dan Dr. Khairul sangat jelas. Maka kita teruskan ke pusingan yang terakhir, iaitu pusingan untuk menjawab soalan-soalan daripada penonton. Jika kita lihat di sini Ustaz ya, di bahagian chat di ruangan Zoom ni ada banyak soalan. Setakat ni dah ada 5 soalan. Okey, kita cuba jawablah soalan-soalan yang ditujukan oleh penonton ini. So terpulang kepada mana-mana ahli panel untuk menjawab. So soalan yang pertama, saya kira ini telah pun dijawab sebentar tadi dalam persoalan kita, bagaimana menguruskan masa terutamanya wanita dalam pada masa yang sama menjadi pelajar, isteri dan ibu dalam keluarga. Mungkin Puan Nurul boleh bagi respon sikit, Puan Nurul? Okey. Menguruskan masa. Kalau dari pihak saya sebagai pelajar dan juga isteri lah masa itu kan, sebab belum lagi menjadi seorang ibu, macam mana saya membagikan masa adalah ketika dalam tempoh jadual kelas, kita sebagai seorang, kita pegang topi sebagai seorang pelajar APG. Okay, masuk kelas kita sebagai seorang pelajar APG, walaupun satu kelas tak adalah kita dah duduk berkeping, tak. Tapi kita profesional, kita belajar macam biasa, tak ada panggil abang-abang, tak ada. Saya pun kalau boleh elakkan daripada satu kumpulan dengan dia. Dan bila kita keluar je habis saya belajar, waktu petang dah tak ada apa-apa kelas, tak ada apa-apa aktiviti co-curriculum ke apa, ketika itu kita buka topi sebagai pelajar APG, kita pakai topi isteri. Masa itu kalau nak keluar bersama ke mana-mana ke, masa itulah. Jadi kita tak boleh campur adukkan. Kita masa itu pelajar PG, masa itu juga kita sebagai isteri. Tapi tengok situasi jugalah. Kalau melibatkan perlu minta persetujuan, minta keizinan, itu kena ada tolak ansur jugalah. Okey, saya kira ia lebih kepada profesional dan personal lah. Okay, bila kita dah berkahwin ni, saya tak nafikan lah. Bila kita dah berkahwin ni, orang kata apa, dia punya emosi nak kena jaga, motivasi tu nak kena jaga, walaupun kita sebagai seorang pelajar sekalipun, tetapi emosi itu memberi orang kata sedikit sebanyak mempengaruhi juga tingkah laku kita sebenarnya. Jadi saya kira membahagikan antara profesional dan personal itu adalah perlu sekiranya para pelajar mengambil keputusan untuk berkahwin semasa belajar. Baiklah, terima kasih Puan Nurul. Kita teruskan kepada soalan yang kedua. Bagi pandangan panel, mengambil kira keadaan ekonomi semasa dan allowance semasa di IPG, adakah ia boleh menampung sesebuah institusi keluarga? Silakan Dr. Khairul. Baik, begini dia ini pun subjektif sebenarnya. Boleh menampung ataupun tidak. Dia bergantung kepada pertama dari sudut support keluarga. Mungkin ada keluarga yang dia support walaupun pelajar dah kahwin, membantu. Yang kedua adalah di sudut di mana dia tinggal. Kalau mereka ini masih tinggal dalam kolej kediaman,
itu mungkin dapat mengurangkan kos perbelanjaan luar, sewa rumah dan sebagainya. Jadi sekarang ni dengan allowance yang ada sekarang ni pun rasanya bukanlah mewah pun untuk pelajar hidup sebulan. Jadi bila berkahwin, dia ada komitmen lain. Kalau yang lelaki, tanggungjawabnya ke atas isteri. Jadi sudah pasti ketika itu perbelanjaannya akan jadi lebih, kecuali si isteri pelajar IPG juga. Contohnya, dia tanazul. Tanazul ni dia melepaskan hak dia. Tak apalah, tak perlulah bagi itu, tak perlulah bagi ini. Okay? Jadi dalam situasi hari ini, susah, bukan kita nak jawab jawapannya A atau B, melihatkan kepada banyak faktor. Pertama, di mana kita berada, kita tinggal di mana, dalam kolej kediaman ataupun sewa rumah di luar. Kalau sewa rumah di luar, lihat pula di daerah mana, kawasan mana. Ada yang sewa sekurang-kurangnya 600, 700. Sewa sahaja pun dah menghabiskan duit allowance. Umpamanya lah. Dan yang ketiga, support daripada keluarga. Ada keluarga yang dibuat keputusan, bila berkahwin, pandai-pandailah urus keluarga. Itu pun juga akan menjadi kekangan. Jadi banyak perkara perlu lihat, adakah cukup ataupun tidak allowance yang kita dapat dengan untuk mendirikan sebuah keluarga. Bukan sekadar allowance sahaja yang dilihat. Allowance kalau duduk sewa rumah luar, ada pula kereta, motor, transport, ikhlasnya memang itu sangat menjadi cabaran yang besar. Nanti akan ada mungkin yang buat part time itu, part time ini akhirnya menjejaskan prestasi dalam pengajian. Jadi itu hakikatnya. Jadi soalan kedua tadi, saya pulangkan semula kepada orang yang bertanya, jawapannya sangat subjektif. Tapi kalaulah hanya sekadar allowance sahaja, tanpa bantuan support daripada keluarga, tinggal pula di sewa rumah luar di kawasan yang kos hidupnya tinggi, memang Ustaz, saya boleh katakan sukar, bukan kata tak boleh, sukar. Boleh dengan cara kehidupan yang paling bersederhana, ala kadar sahaja, dan ialah kalau perlu ada wang-wang ataupun kita kata kes-kes kecemasan, yang tu mungkin perlukan kepada bantuan orang lain. Jadi ini bukan satu kita kata jawapan A atau B. Jadi yang bertanya, cuba lihat, sebab itulah sebelum berkahwin, dia perlu mendapat konsultasi daripada pelbagai pihak, bukan sekadar pasangannya sahaja, keluarga, tengok macam mana support ataupun dorongan keluarga. Yang kedua dari sudut pihak institusi, kena ada runding cara supaya mungkin dalam keadaan dia, situasi dia itu lebih memerlukan tinggal di dalam IPG, tidak di luar. Dan banyak pihak, sehingga last kali barulah dia buat keputusan adakah perlu dia kahwin segera ataupun mungkin bukanlah kata tak kahwin, cuma lewat sedikit, tunang dulu, tak ada masalah. Kan bertunang tak perlu minta kebenaran, bertunang dahulu, nanti habis pengajian kahwin, ataupun sem-sem akhir boleh kahwin dengan kita kata kelulusan daripada pengarah lah. Okey. Okey, saya harap menjawab kepada persoalan yang dinyatakan oleh Afiq Hazim ini. Baiklah, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Bagaimana nak kekalkan sifat, Ustaz, mungkin Ustaz boleh bantu saya macam mana nak sebut perkataan tu, antara pasangan sekiranya berlaku pernikahan ketika belajar. Sifat apa tu, Ustaz? Wadud dan walud. Wadud ni mawaddah lah. Maknanya perasaan cinta dan kasih sayang. Walud ini perempuan yang sifatnya melahirkan anak. Jadi saya mungkin kita bagi pada Nurul untuk jawab. Silakan Puan Nurul. Puan Nurul unmute dulu. Oh, sekejap, saya boleh unmute kan. Okey, bagaimana nak kekalkan sifat ya? Sifat. Itulah saya nak sebut pun tak kerti dah, berbelit lidah sekejap lagi.
Macam inilah okey, macam ni. Wadud ni memang antara matlamat perkahwinan itu adalah mawaddah, rahmah. Rahmah tu belas ihsan, mawaddah tu adalah kasih sayang. Jadi wadud ni sifat penyayang seorang isteri terhadap suami pada isterinya. Walud ini kepada isterilah. Walud ni walad, walada yalid. Maksudnya sifat perempuan yang melahirkan. Untuk situasi ketika belajar, maka wadud itu memang tidak ada masalah. Malah tak ada masalah, Lebih-lebih. memang sifat itu malah mungkin ketika itu kita lebih mengharapkan kasih sayang pasangan sebab kawan-kawan dah mungkin jauh daripada kita sedikit, maka wadud itu memang sangat ditekankan. Walud itu mungkin belum masanya lagi lah, masa pengajian supaya mengelakkan implikasi tadi ditangguh. Bukan kata kita menolak walud itu, tidak. Nanti bila dah sampai masanya, maka silakan, tak ada masalah. Jadi, kita pun tak tahu perempuan tu walud kan, bila mana selagi mana dia belum terbukti mengandung, dapat mengandungkan anak, dapat hamil lah kita kata. Jadi wadud itu jelas. Wadud itu memang sifat yang perlu dipupuk dalam sebuah ikatan perkahwinan. Okey, saya belajar istilah baru bahasa Arab hari ni ya. Okey, kita teruskan. Terima kasih Ustaz atas penjelasan sebentar tadi dan saya kira ia juga telah dijawab semasa perbincangan kita sebelum ini berkaitan tentang mengandung tadi kan? Puan Nurul, betul kan? Ya, betul. Okey, soalan seterusnya saya nampak agak panjang soalan nombor 4 ni ya, dan ada isu juga di sebalik itu. Jadi kita ambil sedikitlah. Okey, persoalannya ialah dia mempunyai sedikit masalah kesihatan mental. Kemudian didatangi oleh seorang lelaki yang satu kelas masa sekolah menengah, classmate masa sekolah menengah datang meminang. Okey, kemudian lelaki itu seorang yang amat lembut, alim, tetapi disebaya dengan pelajar tersebut. Kemudian persoalannya di sini dia tidak bersedia, saya rasa, dari satu sudut. Isunya di sini ialah kami sebaya dan ibu bapa kami ingin berkahwin secepat mungkin. Ibu bapa kami ingin kami berkahwin secepat mungkin. Bagaimana dengan pembelajaran? Bagaimana pula hendak teruskan tanggungjawab sebagai isteri suami jika hidup jauh-jauh? Dan bagaimana pula dengan kewangan? Pada saya ini mungkin satu situasi yang bukan sama IPG kot Ustaz, saya rasa. Seorang berada di IPG, seorang lagi berada di universiti mungkin. Jadi atas sebab faktor kesihatan mental dan sebagainya menyebabkan ibu bapa itu memaksa pula pelajar ini berkahwin. Mungkin dia belum bersedia lagi untuk ke arah itu. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan, Dr. Khairul boleh berikan sedikit pandangan untuk pelajar tersebut. Silakan. Doktor buka sound. Okey, saya pun sebenarnya tidak benar-benar jelas situasi yang dihadapi oleh pelajar perempuan ni, sama ada dia pelajar IPG ataupun tidak, pelajar lelaki itu daripada universiti, dan kes mental yang dimaksudkan di situ bagaimana, adakah tekanan perasaan dan sebagainya. Jadi baik. Jadi keluarganya lebih tahulah apa yang dia hadapi sebenarnya. Dan mungkin apa yang diputuskan oleh keluarga itu melihat kepada apa yang lebih baik kepada situasi pelajar tersebut. Jadi baik, saya nak cakap beginilah maksudnya. Pertama, kita jangan langsung menolak mentah-mentah keputusan yang dibuat oleh keluarga. Perlu berunding dan perlu memahami kenapa keputusan itu yang diambil. Mungkin untuk pelajar perempuan tadi dia perlukan sokongan dengan masalah yang dia ada,
dia perlukan seseorang lah kerana untuk membimbing dia, menjaga dia. Okay, baik. Ataupun apa sebenarnya isu. Jadi hanya keluarganya sahaja yang lebih tahu. Jadi dari pihak kami mungkin tidak layak mengatakan sesuai atau tidak sesuai. Pelajar itu sendiri lebih memahami apa masalah sebenar yang dia hadapi. Masalah dari sudut pembelajaran dan sebagainya, makna kita dah bincang panjang tadi. Mestinya perkahwinan itu akan menjejaskan pengajian. Kalaulah yang datang itu seorang yang baik, yang disebut tadi macam alim lah begitu kan. Maksudnya dia sepatutnya memahami tanggungjawab pelajar yang bertanya ini tentang tanggungjawabnya terhadap pengajian, pembelajaran. Jadi sepatutnya tak timbul masalah terhenti ataupun tergena pengajian. Manakala hidup jauh-jauh ni, saya pun sebenarnya banyak persoalan di sini. Universiti itu jauh ke tidak? Jauhnya di mana? Adakah langsung tak boleh berjumpa? Adakah hari Minggu tak boleh jumpa? Jadi kalaulah kita kata berjauh tu hanya maksudnya tak boleh nak jumpa setiap hari, itu masih sebenarnya boleh dipertimbangkan dan ramai begitu peringkat awal pengajian berkorban. Dia suami isteri untuk weekend sahaja kan, contoh. Okey, baik. Dan bagaimana pula dengan kewangan? Jadi bila pelajar lelaki ini datang meminang dan berarti dia telah mengambil kira sepatutnya implikasi kewangan selepas perkahwinan. Jadi kita jangan terlalu runsing. Apa yang saya harapkan daripada pelajar yang bertanya ini, betul tindakannya istikharah, dan dia kata seolah-olah ada petunjuk istikharah itu untuk dia berkahwin. Kita yakin dengan Allah Ta'ala, minta doa banyak-banyak supaya Allah pelihara kita, jaga perkahwinan, permudahkan urusan hidup kita, dan tawakal kepada Allah. Dan saya lihat kekuatan di sini adalah keluarga dengan keluarga support, maknanya bersetuju. Jadi semua sekarang ni isunya hanyalah pada pelajar ini sahaja. Dan pelajar ni pula dia kena bertanya kenapa dia keberatan. Kenapa keberatan? Kalau dia rasa dia masalah mental, dia tak faham kenapa, maka keputusan keluarga itu adalah lebih baik untuk dia cuba memahami keputusan keluarga dia daripada dia langsung menolak. Dan yang kedua, dia cuba untuk memahami bagaimana kita kata interaksi suami isteri ketika belajar dalam keadaan duduk berjauhan. Dia bukan jadi satu halangan pun. Malah minta maaf Puan Ina, saya pernah berjumpa ada pelajar yang bermasalah dari sudut kita kata emosi, dan selepas perkahwinan keadaan itu jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Jadi susah kita nak kata adakah ini terbaik ataupun tidak. Cuma kita hanya mampu kita buat, kita istikharah. Bila dah dapat gerak hatinya ataupun sebarang bentuk petunjuk dan keputusan, maka kita bertawakal kepada Allah. Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita berbanding kita sendiri. Kita sendiri pun tak tahu kehadapan masa kita, kehadapan nanti, apa yang akan berlaku. Jadi bila kita serahkan kepada Allah, Allah yang maha berkuasa, Allah yang beri rezeki, Allah yang menyembuhkan, Allah yang segala-galanya, kita akan ada rasa kita panggil harapan dalam kehidupan ini. Itu sekadar umum, begitulah jawapan saya. Saya tidak bagi jawapan secara konkret balik kepada pelajar. Puan Nurul ada nak tambah apa-apa ke, nasihat dan sebagainya untuk persoalan yang agak panjang tu, ataupun bagaimana? Tak ada. Tak ada. Saya kira sangat jelas apa yang cuba untuk disampaikan oleh Dr. Khairul. Saya harap ia menjawab persoalan kepada yang bertanya itu. Saya harap cadangan dan juga jawapan daripada Dr. Khairul mampu untuk memberi orang kata pencerahan kepada orang kata apa, keputusan yang bakal dibuat kelak, insya-Allah. So, kita teruskan, ada lagi 2 soalan, insya-Allah kita habiskan 2 soalan ini. Salam Puan dan Ustaz. Macam mana kalau pelajar RPG melakukan nikah khitbah? Ustaz, saya belajar ni nikah khitbah ni. Silakan Ustaz.
Ataupun Puan Nurul, siapa-siapalah yang boleh menjawab soalan. Saya kalau Puan Nurul jawab dulu, silakan. Silakan Puan Nurul. Baik, nikah khitbah. Baik, saya pun baru Google tadi. Maksud sebenar, nikah khitbah itu ialah nikah gantung dan hukum dia adalah harus. Okey, macam mana dia berlangsung? Pernikahan yang berlaku antara pasangan pengantin tapi tidak duduk serumah. Okey, sebagai contoh yang terdekat macam saya lah. Saya berkahwin, akad nikah berjalan macam biasa sebagaimana yang disyariatkan. Tetapi kami bersepakat sebagai nikah kami tu adalah nikah khitbah. Maknanya kami walaupun sudah berkahwin, kami tidak tinggal sebumbung, sebaliknya kami di asrama masing-masing dan macam mana dengan nafkah pun masa itu belum lagi kami bermulalah. Walaupun kami dah berkahwin tetapi dari segi wang ringgit semua tu masih lagi di bawah family lah, family support lah semua tu. Itu yang berdasarkan pengalaman lah. Cuma tidak tinggal sebumbung sahaja. Dan masa itu tanggungjawab pun belum lagi bermula kan. Terima kasih Puan Nurul. Yang saya faham, so yang saya faham nikah khitbah ni adalah dia berkahwin tetapi dia tidak duduk bersama ya Ustaz. Pandangan Ustaz sikit Ustaz. Dia beginilah, nikah khitbah ni. Sebab ada masa orang kata apa, masa saya buat sesi, ada dalam kalangan pelajar yang memaklumkan kepada saya like macam kami nanti nikah khitbah Puan. Saya macam okey, so tak ada masalah. So kita cubalah orang kata apa, lulus ataupun tidak itu adalah keputusan pengarah IPG KPI. So pandangan Ustaz macam mana Ustaz? Saya beginilah pandangan saya, nikah khitbah ni dia jadi macam satu kalau budaya kita ni dipanggil macam nikah gantung lah. Nikah, sah akad nikah tetapi tidak duduk sekali. Tapi kita kena ingat begini, dari sudut hukum lain pula khitbah tu bertunang. Nikah bertunang, maksud nikah seperti bertunang. Hanya sekadar nikah tapi yang lain tidak ada hubungan apa-apa. Tapi kita kena ingat begini, tidak istilah nikah khitbah itu sebenarnya bila mana lelaki dan perempuan itu sudah ada istilah fiqahnya tamkin. Tamkin mana lelaki itu dah boleh duduk sekali dengan perempuan, dah ada hak kata perempuan tadi, mereka boleh berjumpa minggu-minggu, boleh tinggal di mana-mana. Sebenarnya tidak berlaku khitbah di situ. Maka bila berlaku tamkin, maknanya dah boleh duduk sekali dah berdua, walaupun seminggu sekali, walaupun sebulan sekali, maka tanggungjawab suami nafkah tu adalah seperti biasa. Yang kata khitbah, betul-betul khitbah ni adalah contoh selagi mana isteri itu tak sampai kepada suami. Contohlah kan nak nampak mudah, kalaulah Sayyidina Muhammad, perkahwinan itu melibatkan negara ataupun negeri. Isteri ada di Johor, suami di Kedah. Perkahwinan pula online. Kan dia ataupun itulah tak dapat. Jadi selagi mana isteri tidak sampai kepada suami atau suami tidak ada kemampuan untuk memiliki isterinya yang betul-betul isterinya, maka nafkah terhadap perempuan tadi masih di bawah keluarganya. Dan sehinggalah dia berpindah ataupun berjumpa dan bersama dengan suami dia, walaupun kita kata secara berkala. Bila secara berkala tu dia tidak lagi jadi khitbah dah, dia tak ada istilah gantung dah di situ. Gantung tu selagi mana si suami tidak dapat menjalankan hak suami ke atas isteri kerana halangan tertentu. Mungkin isteri dia belum sampai kerana keluarga belah perempuan tak lepaskan lagi, umpamanya kan. Dia menjadi adat di tempat kita ni, contoh kalau kahwin sebelah isteri, nanti dia tak atau macam mana, dia tak boleh duduk lagi dengan suami dia, kena tunggu nanti baru boleh duduk, contoh begitulah. Jadi bila tidak ada tamkin, tamkin tu adalah si isteri tu tak duduk lagi dengan suami dia, nanti kata mereka muasyarah, hidup sebagai suami isteri walaupun secara berkala, maka dia panggil tergantunglah situ.
Tapi nikah sah. Dan kita kena ingat betulkan pemahaman nikah khitbah ni juga. Bila nikah sah, sebenarnya keluarga tak boleh halang sebenarnya untuk si isteri bertemu dengan suami dia. Atas alasan apa untuk dihalang? Sebab memang jadi hak dah isteri tu ke atas suami. Tapi kalaulah terhalang kerana banyak perkara lain, duduk tempat jauh, dulu ada yang kahwin di Jordan, isteri di Malaysia. Ada orang wakilkan dia untuk akad nikah. Jadi tergantung sehinggalah isterinya datang berjumpa dia, datang ke Jordan. Jadi itu istilah nikah khitbah. Saya minta pelajar yang nak guna alasan nikah khitbah ni untuk dia mendalami dulu dari sudut fiqhnya. Jangan kita mempermudahkan masuk nikah khitbah. Apa yang dilakukan Nurul tadi adalah redha mirdai. Yang itu lain. Redha mirdai maknanya saling memahami kemampuan masing-masing. Jadi maknanya saling tanazul, saling melepaskan hak. Tak perlulah macam ni, saya pun tak apa lawan itu contoh. Itu atas dasar tanazul hak, melepaskan hak. Redha mirdai, yang tu tak ada masalah dan dia tidak ada kaitan pun dengan nikah khitbah. Nikah khitbah ni nikah gantung yang suami masih belum betul-betul dapat memiliki isterinya dengan sebab halangan-halangan tertentu dan mereka pun tidak ada kemampuan untuk hidup sebagai suami isteri, maka ketika itu nafkah masih lagi ke atas keluarga isteri tersebut. Jadi bila isteri itu diserahkan pada suami walaupun seminggu sekali, sebulan sekali, tapi dia dah jadi hak suami pun dah boleh bebas dah dengan isteri dia, maka ketika itu nafkah akan jadi wajib yang asalnya itu, kecuali lah masing-masing redha mirdai. Jadi saya cadangkan kalau ia nak berkahwin sangat-sangat kan, kedua-dua pasangan itu mesti memahami apakah kekangan cabaran dan saling untuk redha mirdai, melepaskan hak seketika, contoh kan. Jadi dia bukanlah sebenar-benarnya nikah khitbah yang maksudnya gantung, untuk nikah gantung. Kalau boleh berjumpa seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, boleh duduk bersama, dia tak panggil nikah khitbah dah. Cuma waktu tu bolehnya apa? Saling melepaskan hak seketika sepanjang pengajian. Okay, saya lepaskan hak saya, tak payah bagi nafkah. Okay, abang pun berikan keizinanlah secara mutlak, kamu nak pergi mana-mana. Contohlah kan, dia ada begitu suami isteri. Ini dipanggil nikah khitbah. Biasanya nikah khitbah ni dahulu, bila contohnya sebagai contoh, Nabi SAW yang berkahwin dengan Sayyidatuna Aisyah pada usia yang 6-7 tahun, tetapi tidak duduk sebagai suami isteri, melainkan selepas umur 9 tahun. Jadi dalam tempoh itu maknanya tergantunglah Sayyidatuna Aisyah masih di bawah Sayyidina Abu Bakar, bapaknya lah. Itu dipanggil gantunglah kalau nak faham istilah gantungnya begitu. Khitbah tu maksud dia bertunang. Nikah bertunang makna nikah seperti bertunang, tak boleh buat apa-apa. Kan bertunang banyak halangan dia kan. Jadi mana-mana pelajar yang nak guna alasan nikah khitbah ni kena jelaskan benda tu. Sebenarnya tak perlu sebut nikah khitbah pun. Yang perlu adalah saling redha meredai dan melepaskan hak masing-masing. Apa yang hak yang nak dilepaskan, maksudnya masing-masing saling melepaskan. Itu sudah memadai lah. Kecuali memang dia kahwin pelajar tu UMS, Unimas, kahwin langsung tak boleh berjumpa, 6 bulan nanti baru boleh jumpa. Itu betul lah khitbah. Maksudnya perempuan tu masih di bawah keluarga dia, nafkah keluarga dia. Tapi bila dah berjumpa sekali, walaupun tinggal kat hotel sehari 2 hari, maka itu sebenarnya dah jadi tanggungjawab suami dia, jadi suami PJJ lah lepas tu. Nafkah tetap kena bagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saya rasa cukup jelas orang kata apa penjelasan daripada Ustaz berkaitan nikah khitbah ni. So masa pun dah melepasi 4.20 petang.
Okey, saya harap saya rasa saya fikir cukuplah setakat itu persoalan yang kita jawab. So terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Khairul dan juga Puan Nurul. Okey, sebelum kita mengakhiri perkongsian ataupun perbincangan kita pada hari ini, sedikit harapan dan juga cadangan daripada ahli panel berkaitan kepada para penonton kita hari ini. Silakan. Okey, yang pertama sikit daripada saya. Sebelum membuat sebarang keputusan, perkahwinan adalah perkara yang besar. Ia melibatkan seumur hidup kita dengan pasangan dan dia bukan masalah cuba-mencuba, try and error, dan dia bukan sekadar masalah suka. Maka yang pertama, istikharah, minta petunjuk daripada Allah. Itu yang paling utamalah. Kita tak tahu mana baik, mana tidak baik dalam kehidupan kita. Masa bercinta semua nampak baiklah. Dan yang kedua, kita kena banyak berbincang dengan pertama keluarga yang paling dekat. Sebaiknya adalah perkahwinan dibina di atas keredaan keluarga. Itu yang terbaiklah. Supaya nanti kalau ada apa-apa keluarga dapat bantu, dapat support. Yang ketiga, perbincangan dengan kita panggil mungkin pihak-pihak yang bersangkutan. Kita kata pihak institut yang mungkin kawan-kawan yang dah kahwin, minta pandangan dia macam mana. Setelah itu barulah kita buat satu keputusan. Perkara besar, kita matlamat membina perkahwinan itu biar betul. Tujuan dan betul. Kalau bermula dengan langkah yang salah, kita bimbang dia akan terus salah selepas tu. Jadi biar langkah yang pertama itu langkah yang benar dan betul. Mana langkah yang pertama? Niat, tujuan. Berkahwin tu apa? Jadi itu betul dan insya-Allah Allah akan bantu dalam kehidupan yang lainlah. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Khairul. Cadangan yang kata apa boleh diikuti oleh semua pelajar yang sekiranya ada kata apa perancangan untuk berkahwin semasa belajar. Puan Nurul, dah ada baby dah dekat sebelah dia. Baby pun dah tunggu lama dah di video Mama Nabus ni kan. So silakan Puan Nurul sedikit harapan dan juga cadangan daripada Puan Nurul. Silakan. Saya setuju dengan apa Ustaz cakap tadi tentang tujuan dan matlamat kenapa kita berkahwin. Bukan sebab kita ikut-ikut. Orang kita nampak kawan kita berkahwin, kita pun terkejar-kejar je nak je kahwin kan. Kita tak tahu macam mana pasangan dia, tak tahu macam mana. Mungkin bila dia post dekat media sosial nampak sweet-sweet tapi kita tak tahu macam mana kehidupan sebenar dia, macam mana kehidupan berumah tangga yang sebenar. Jadi kita betul juga pertama istikharah, yang kedua istisyarah, bermusyarat. Apa-apa yang kita nak buat mesti istikharah dan bermusyarat dengan orang yang terdekat, orang yang lagi berilmu lah. Dan kalau ada yang melalui sekarang ni macam mana ada rasa sesuatu dalam hati, macam mana dia nak menguruskan cinta, saya boleh cadangkan untuk yang golongan-golongan muda lah. Bolehlah cuba nak beli, nampak ke? Buku daripada sahabat saya, dia buat sendiri. Sweet Sour Couple Muda. Daripada penulis dia Syakirin Yuslan dan juga Nabi Abdul Razak tentang pengalaman mereka sendiri, macam mana diorang berkahwin, macam mana diorang lalui sebagai pasangan suami isteri ketika muda, macam mana mereka menguruskan hati ketika tengah belajar, ada rasa sayang, tetapi macam mana mereka menguruskan dalam syariat yang betul lah, dengan cara Islam, bukan cara berkapel. Okay, itu sahajalah dari saya. Wallahualam. Saya yakin buku tu akan laris ya nanti. Budak-budak IPG pergi beli, dia serang. Okay, baiklah, terima kasih atas pandangan, perkongsian, harapan dan cadangan yang diberikan oleh kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Sebagai moderator dan merangkap pegawai kaunseling pelajar IPG Kampus Pendidikan Islam, saya berharap agar perkongsian ini membuka minda, membuka mata dan juga membuka hati para penonton, khususnya siswa-siswi pendidik di Institut Pendidikan Guru, untuk melihat sejauh mana berkahwin semasa belajar ini merupakan satu tuntutan yang wajib
dan perlu disegerakan atau keperluan yang bukan bersifat mendesak kerana ada perkara yang perlu difokuskan terlebih dahulu. Walaupun tajuk perbincangan hari ini dilihat seperti ingin memaklumkan pro and cons-nya dalam perkahwinan semasa belajar, namun saya tidak akan membuat apa-apa keputusan yang boleh mempengaruhi keputusan siswa-siswi pendidik sekalian. Selaras dengan konsep membuat keputusan di dalam Islam, lakukanlah, kedua-dua ahli panel pun memaklumkan perkara yang sama, lakukanlah proses istikharah jika berlaku kekeliruan dalam membuat keputusan. Yang penting jangan dilupakan juga proses istisyarah, iaitu meminta pendapat atau pandangan daripada individu-individu yang berpengalaman bagi membantu anda semua membuat keputusan dengan lebih jelas, insya-Allah. Bagi pihak pengelola, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel bersama-sama pada hari ini untuk mengupas tajuk yang diberikan. Kepada semua penonton yang mengikuti live pada hari ini, terima kasih atas kesudian semua. Jangan lupa untuk mendaftar kehadiran pada link Google Form yang disediakan dan jangan lupa untuk memberikan maklum balas penilaian program. Mana tahu ada siri kedua ke pasal kahwin lepas ni, kita tak tahu kan. Jadi boleh berikan penilaian program melalui link yang diberikan. Juga kita akan berikan QR code sijil penyertaan bengkel pada hari ini yang akan dinaikkan melalui posting di FB insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Dr. Khairul, Puan Nurul kerana sudi bersama-sama pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih juga kepada kaunselor-kaunselor pelatih saya yang berada di belakang tabir bersama-sama untuk menjayakan program pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.